Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Seterusnya kepada rakan-rakan guru sejarah dan para ibu bapa yang saya hormati sekalian. Semoga kalian berada sihat walafiat hendaknya pada hari ini. Baiklah, pelajar-pelajar semua, pada hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Razali bin Syekh Hamid, merupakan guru cemerlang sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Baiklah, tajuk yang cikgu nak bawa pada hari ini ialah Sejarah Tingkatan 3 KSSM, iaitu dalam bab 1, kedatangan kuasa barat di negara kita. Kedatangan kuasa barat di negara kita iaitu Sejarah Tingkatan 3 KSSM. Banyak perkara yang cikgu nak fokus kepada hari ini berkaitan dengan tajuk ini. Diharap pelajar-pelajar semua boleh mencatat dan cuba fikirkan, cuba renung seketika apa yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Semoga anda memperoleh manfaat. Seterusnya, pelajar-pelajar, kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20 inilah merupakan fokus cikgu pada hari ini. Kerana sebelum ini anda sudah mempelajari kedatangan kuasa barat ke negara kita, iaitu pada abad ke-18, pada abad ke-16. Jadi pada hari ini cikgu akan fokus kepada abad ke-19 dan ke-20. Jadi sebagaimana yang kita sudah ketahui bahawa kedatangan kuasa barat mempunyai motif yang serupa, iaitu berkaitan dengan politik dan ekonomi. Mengapa kuasa barat ingin datang ke negara kita? Melihat kepada perkembangan industri kereta. Jika dilihat perkembangan industri kereta yang berlaku di Eropah, iaitu di barat, khususnya di Britain. Mengapa? Kerana pada masa itu, proses penciptaan tayar. Bila penciptaan tayar berlaku, maka permintaan getah meningkat. Jadi pihak barat ataupun kuasa barat ingin mendapatkan bahan mentah yang banyak. Jadi, sasaran utama mereka akan datang ke negara kita. Khususnya selain daripada itu, negara-negara di Asia Tenggara. Selain daripada negara kita, Indonesia, Filipina dan sebagainya, dan British ataupun kuasa barat yang lain melihat kepada negara yang kaya dengan hasil bumi, khususnya biji timah. Dan pada masa itu juga, getah asli penting dalam perusahaan penebak elektrik. Sedangkan kita sudah mengetahui bahawa getah merupakan hasil utama negara kita. Getah merupakan hasil utama negara kita yang menjadi tumpuan kuasa barat untuk datang ke negara kita. Ini secara ringkas berkaitan dengan pengenalan, berkaitan dengan tajuk mengapa ataupun faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita yang berlaku pada abad yang ke-19 dan abad yang ke-20. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi. Ia ini merupakan hasil pembelajaran. Jadi sebelum cikgu huraikan dengan lebih detail ataupun dengan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk kedatangan kuasa barat ke negara kita yang berlaku pada abad ke-19 dan ke-20, yang pastinya cikgu amat mengharapkan pelajar dapat menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Jadi kuasa barat, pelajar kena tahu siapakah kuasa barat sebenarnya. Kuasa barat merupakan kuasa-kuasa yang berada di Eropah, negara-negara yang maju, dibandingkan dengan negara kita ataupun negara-negara yang lain pada ketika itu. Di mana 7.12 menghuraikan faktor dan K7.1.7 membincangkan kepentingan waspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Ini merupakan hasil pembelajaran ataupun objektif utama cikgu pada hari ini, supaya di akhir nanti pelajar boleh menjelaskan semula berkaitan dengan faktor kedatangan kuasa barat dan membincangkan kepentingan berwaspada terhadap kuasa luar, kuasa asing ataupun negara barat yang datang ke negara kita. Seterusnya pelajar, sebelum kita belajar ataupun penerangan cikgu dengan lebih khusus ataupun yang lebih detail selepas ini, kita lihat dahulu berkaitan dengan istilah sejarah.
Istilah sejarah dan maksudnya. Jadi dalam tajuk ini, beberapa perkataan yang dijangka sukar untuk pelajar ingin mengetahui maksud tersebut. Istilah. Yang pertama ialah berorientasikan ekspor. Apakah maksudnya pelajar? Orientasikan ekspor ialah barangan untuk tujuan ekspor. Pada hari ini negara kita merupakan negara pengeluar ataupun negara pengekspor utama bahan mentah seperti hasil pertanian iaitu getah dan biji timah. Ataupun selain daripada itu ialah hasil kelapa sawit. Orientasi ke ekspor, barangan yang dikeluarkan ataupun hasil yang dikeluarkan sama ada bahan mentah ataupun barangan yang sudah siap diproses di industri ataupun kilang diekspor. Yang kedua pelajar, iaitu beban orang putih. Ini merupakan satu slogan. Slogan. Kedatangan kuasa barat menggunakan slogan atau sebagai satu helah muslihat. Kuasa barat sahaja untuk datang ke negara kita sebagai satu helah untuk monopoli politik atau menguasai ekonomi sebagaimana negara kita merupakan negara makmur dan kaya dengan hasil bumi. Jadi, maksudnya ialah tanggungjawab orang barat ataupun Eropah. Ini pada pendapat mereka. Sedangkan pada pendapat kita ataupun masyarakat tempatan amat berbeza dengan tanggapan mereka. Ini sekadar helah ataupun slogan saja. Dan yang ketiga pelajar ialah slogan. Slogan merupakan yang dicipta oleh kuasa barat. Slogan yang dicipta oleh kuasa barat sebagai satu propaganda. Tujuan mereka mencipta slogan ialah untuk mengaburi mata masyarakat tempatan. Kerana apa? Kerana mereka ingin datang ke negara kita tanpa sekatan, tanpa halangan, yang membolehkan mereka selesa untuk menguasai. Ini merupakan istilah. Mengapa cikgu pertegaskan pada hari ini tentang istilah sejarah? Kerana istilah sejarah, tanpa anda memahami istilah-istilah yang ada dalam buku teks, istilah-istilah yang ada dalam soalan, memang sukar untuk anda menjawab soalan. Kerana anda tidak memahami. Kerana inilah merupakan hala tuju jawapan dalam sejarah. Pesanan cikgu, diharapkan pelajar boleh mencatat apa yang cikgu utarakan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya pelajar. Di sini kita lihat dua gambar yang cikgu paparkan. Gambar yang pertama merupakan ladang getah. Mengapa dilihat kepada ladang getah? Kerana tanah Melayu pada ketika itu ini fokus kepada negara kita. Tanah Melayu pada ketika itu memang mempunyai tanah yang subur dan kekayaan hasil bumi. Negara kita mempunyai tanah yang amat luas dan subur dan dibantu oleh iklim yang sesuai. Inilah merupakan faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kesuburan tanah dan hasil yang meningkat daripada getah. Dan negara di samping itu, di samping hasil pertanian, negara kita kaya dengan biji timah, emas, arah batu dan petroleum. Ini merupakan faktor utama. British dan kuasa barat yang lain melihat kepada aspek ini, yang menyebabkan mereka berlumba-lumba bersaing untuk merebut kawasan. Kerana kita sudah ketahui bahawa negara Belanda, fokus utama mereka ialah di Indonesia. Kalau negara Sepanyol, mereka fokus kepada Filipina. Ini merupakan pengaruh penjajah, pengaruh barat ke negara-negara Asia Tenggara. Tapi hari ini, kita melihat kepada negara kita, iaitu di tanah Melayu. Dan gambar yang berikutnya, pelajar, iaitu industri mengetin. Apakah maksud industri mengetin? Mengetin ini satu perusahaan ataupun industri yang berlaku di Eropah yang memerlukan biji timah yang banyak. Ini merupakan satu ciptaan baru di Amerika yang menggunakan biji timah untuk perusahaan mengetin makanan. Di sinilah munculnya idea-idea baru. Mereka ingin menjelajah ke negara luar yang melihat kepada negara yang kaya dengan hasil bumi. Sebagaimana yang cikgu paparkan sebelah tersebut ialah getah. Dan ada juga negara kita terdiri daripada adanya biji timah, emas dan sebagainya. Situasi inilah yang mendorong kuasa barat untuk datang ke negara kita. Di samping itu juga, kesan daripada harga timah yang melambung tinggi pada masa itu. Kalau dilihat, di mana kawasan biji timah pada hari ini?
Kawasan biji timah pada hari ini di negara kita ialah di Lembah Kinta, di Perak, dan kawasan-kawasan di Selangor, di Sungai Ujung, di Negeri Sembilan. Ini merupakan kawasan pelombongan biji timah. Dan melihat kepada kesannya, pada masa itu, kerana negara-negara lain memang tiada biji timah. Dan negara kita antara pengeluar yang besar. Yang harga yang melambung tinggi kerana permintaan yang amat tinggi dan hasilnya kurang. Jika dibanding dengan negara-negara yang lain. Inilah yang menyebabkan permintaan biji timah pada masa itu amat meningkat. Terutamanya permintaan yang tinggi kepada negara-negara di Eropah pada masa itu yang memerlukan biji timah dalam revolusi perindustrian yang cikgu paparkan itu sebagai satu contoh, iaitu industri mengetin. Baiklah pelajar, kita teruskan lagi. Kedatangan Eropah, jika dilihat kepada peta yang cikgu paparkan ini ialah merupakan pembukaan terusan Suez. Apakah tujuan pembukaan terusan Suez? Tujuan utama pembukaan terusan Suez ialah memendekkan jalan perdagangan. Jika dilihat, kuasa barat, jika dilalu ke Afrika, melalui Afrika merupakan jarak yang jauh, melalui Tanjung Pengharapan. Setelah bukanya terusan Suez, ini bermakna kuasa barat cepat dan menjimatkan masa daripada Eropah datang ke Asia Tenggara, khususnya di negara kita. Kerana apa? Perdagangan antara alam Melayu pada masa itu dengan Eropah. Alam Melayu melibatkan rantau-rantau Asia Tenggara. Semakin pesat dan semakin berkembang. Inilah situasi yang menyebabkan pembukaan terusan Suez. Jadi pelajar-pelajar perlu tahu bahawa pembukaan ini adalah ada faedah kepada kuasa-kuasa barat yang lain yang datang ke negara-negara di Asia Tenggara. Selain daripada itu juga, menghubungkan antara lautan Mediterranean dan Laut Merah. Ini antara tujuan utama pembukaan terusan Suez. Di samping itu juga, pada masa yang sama, di Eropah ataupun di Barat pada ketika itu, diciptanya satu kapal wap. Dicipta pada abad yang ke-19. Apakah tujuan ciptaan kapal wap? Tujuannya ialah untuk memunggah ataupun membawa muatan yang banyak. Muatan yang banyak seperti bahan-bahan mentah yang diperoleh daripada negara-negara kita ataupun negara di rantau Asia Tenggara dibawa balik ke Eropah dengan menggunakan kapal wap. Dicipta kapal wap semata-mata untuk menjelajah ke negara-negara luar. Pada masa itu, pemerintah mereka mendorong dan memberi galakan kepada masyarakatnya untuk menjelajah ke negara-negara lain untuk mengauk keuntungan dalam aspek ekonomi. Dan kapal wap juga. Kapal wap juga untuk menghantar barangan menjadi lebih cepat dan mudah. Ini antara sebab utama pembukaan terusan Suez. Pelajar kena ingat dan perlu catat, dan ciptaan kapal wap merupakan faktor utama kedatangan mereka ke negara kita. Seterusnya pelajar, persaingan dengan kuasa barat yang lain. Jika dilihat dari sudut penjajahan, bukan sahaja British. Bukan sahaja British datang ke negara kita. Di samping itu, Jerman juga, Britain, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat. Mereka ini berlumba-lumba untuk datang ke negara kita ataupun negara-negara yang lain di Asia Tenggara bertujuan untuk monopoli hasil bumi atau menguasai ekonomi, dan secara langsung birokrasi barat akan wujud di negara-negara di Asia Tenggara. Di samping itu juga, mereka sanggup berperang untuk mendapat tanah jajahan. Mengapa? Kerana mereka sanggup berkorban apa saja demi untuk pemerintah mereka dan demi kepentingan politik dan ekonomi mereka itu sendiri. Selain daripada itu juga, kita melihat kepada ciptaan telegraf. Apakah tujuan ciptaan telegraf? Tujuan utama ialah membolehkan ejen di Eropah ataupun di Barat menghubungkan mereka di tanah Melayu. Dengan cara ini, mereka cepat berhubung ataupun dengan kata lain, dipanggil komunikasi
dua hala antara Barat dan Timur. Timur negara kita ataupun negara rantau Asia Tenggara dan Eropah ialah negara-negara Barat seperti yang saya nyatakan, iaitu Jerman, Britain, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat. Dan seterusnya ialah penglibatan tanah Melayu dalam pasaran dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa tanah Melayu merupakan pengeluar utama. Hasil bumi, hasil pertanian, bahan mentah, yang lain. Situasi inilah yang mendorongkan mereka berlakunya ada ciptaan telegraf. Jika dilihat daripada sudut kesan, adanya kesan negatif dan adanya kesan yang positif. Jika dilihat dari segi positif, ialah terciptanya sistem infrastruktur yang baik kepada tanah Melayu. Dan jika dilihat dari segi negatif, maknanya kita dimonopoli oleh kuasa asing untuk mengauk keuntungan dari segi ekonomi. Pada masa yang sama, masyarakat kita pada masa itu memang hanya menunggu saja kedatangan penjajah. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya, cikgu akan ulaskan berkaitan dengan slogan. Kerana apa? Kerana slogan ini memang terpapar dalam buku teks. Salah satu tajuk yang perlu difokuskan oleh pelajar. Maksud, sekali lagi cikgu tanya, apakah maksud slogan beban orang putih? Ini merupakan satu subtajuk di bawah kedatangan kuasa Barat ke negara kita pada abad yang ke-19 dan abad ke-20. Yang pertama, kuasa Barat berhasrat menyebarkan tamadun. Tamadun mereka. Mereka menganggap mereka sudah maju. Mereka sudah hebat. Dan negara kita, masyarakat kita pada masa itu memang masyarakat yang tidak bertamadun. Ini merupakan satu alasan. Satu alasan kuasa Barat untuk campur tangan di negara kita. Dan yang kedua ialah kuasa Barat juga menggunakan slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Menggunakan slogan ini mewajarkan, maknanya mengharuskan tindakan mereka untuk menguasai negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar semua ialah peradaban mereka lebih tinggi. Mereka yakin, mereka berpandangan dan berpendapat bahawa mereka lebih adab yang tinggi daripada masyarakat di Timur. Jika dibanding dengan orang Timur, mereka status lebih tinggi. Tahap mereka lebih tinggi, sebab itulah memandang rendah kepada masyarakat tempatan. Yang keempat, beban orang putih membawa maksud tanggungjawab mereka untuk membantu penduduk di tanah Melayu. Jika dilihat situasi ini, jika dilihat negara Perancis menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun. Tapi antara negara di Eropah, negara Barat pada masa itu menggunakan slogan yang berbeza. Tapi kita lihat daripada sudut negara kita, iaitu negara British, iaitu menggunakan beban orang putih. Sekali lagi cikgu ulang, beban orang putih merupakan tugas menyebarkan tamadun. Itu merupakan muslihat. Baiklah pelajar. Itu merupakan sebahagian daripada tajuk yang cikgu sudah kongsi dengan anda sebentar tadi. Di sini, cikgu akan fokus kepada beberapa soalan objektif tingkatan 3 untuk menguji minda anda pada hari ini sebagai pengukuhan dan penggayaan. Sekiranya anda sudah faham apa yang cikgu paparkan tadi, cikgu percaya anda semua boleh menjawab soalan. Baiklah, antara contoh soalan yang cikgu paparkan. Ini merupakan soalan objektif bahagian A. Cuba lihat satu persatu. Ini merupakan satu contoh soalan bahagian A bagi PT3 ataupun soalan menengah rendah. Okey, yang pertama. Negara kita mempunyai tanah yang subur. Tadi cikgu sudah beritahu bahawa negara tanah Melayu memang tanah yang subur sesuai dengan getah, sesuai dengan tanaman-tanaman yang lain. Dan sesuai untuk bercucuk tanam, menarik kedatangan kuasa Barat. Ini apakah jenis tanaman yang giat diusahakan pada masa itu? Jika dilihat ini merupakan satu contoh soalan. Cuma yang cikgu nak paparkan ialah cara menjawab soalan objektif. Cara menjawab soalan objektif saja yang berkaitan cara mencari kata tugas. Jadi kata tugas soalan ini ialah apakah? Jadi kata kunci pada soalan ini ialah berkaitan dengan tanah yang subur. Yang cikgu tandakan merah itu pelajar perlu beri perhatian kerana pasangan antara kata kunci dengan kata tugas memainkan peranan yang amat penting. Jika dilihat soalan jawapan yang pertama ialah getah. Yang kedua ialah tebu, kelapa. Yang keempat ialah nanas. Jadi melihat kepada situasi ini,
Tanah yang subur ialah bagi negara kita pada masa itu ialah sesuai ditanam dengan getah dan tebu. Tetapi kelapa dan nanas memang ada. Tapi pada masa yang tersebut, maknanya getah dan tebu merupakan tanaman utama yang menjadi tarikan kepada kuasa luar. Jawapannya ialah A. Ini sebagai satu contoh jawapan untuk soalan objektif. Baiklah, kita terus kepada soalan yang kedua. Soalannya pelajar-pelajar, apakah kepentingan penciptaan telegraf? Tadi cikgu sudah paparkan, apa itu telegraf? Mengapa telegraf dicipta? Semasa kedatangan Barat. Cuma ini merupakan bila penciptaan alat telekomunikasi memberi kebaikan, kelebihan kepada masyarakat tempatan, ini dipanggil kesan yang positif. Tapi kalau melihat daripada sudut kesan negatif, maknanya kedatangan Barat memang tidak disukai oleh masyarakat tempatan. Soalannya, kepentingan penciptaan telegraf semasa kedatangan kuasa Barat. A. Merancangkan perdagangan antarabangsa. Memang ada jawapan berkaitan dengan perdagangan antarabangsa, tapi tiada kaitan dengan kata kunci dan kata tugas. Dan B. Menggalakkan perdagangan dalam negara. Perdagangan dalam negara. Okey, tidak berkait dengan apa yang kehendak soalan. Dan C. Kemudahan kepada rakyat tempatan. Pada masa itu, memang masyarakat di negara kita memang tidak menggunakan telegraf dalam negara. Dan di ahli perniagaan berhubung dengan ejen dengan cepat. Berhubung sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, bahawa perhubungan antara di Eropah dengan di Tanah Melayu pada masa itu amat cepat dan pantas. Situasi inilah yang menyebabkan British mencipta telegraf. Tujuannya ialah untuk berhubung antara ejen mereka di Eropah dan penjajah yang ada di negara kita pada masa itu. Jadi jawapan yang tepat untuk ini ialah D. Baiklah, seterusnya pelajar. Yang tadi cikgu fokus kepada soalan objektif berkaitan dengan tajuk kedatangan kuasa Barat pada abad yang ke-20. Di sini cikgu akan paparkan merupakan satu contoh soalan berkaitan dengan struktur dalam bahagian B PT3 menengah rendah. Tingkatan 1, 2, 3 format soalannya sama. Okey, yang pertama. Maklumat berikut berkaitan dengan kedatangan kuasa Barat di negara kita pada abad ke-19 dan abad ke-20. Yang tadi cikgu sudah paparkan gambar. Ini merupakan soalan-soalan yang berkait dengan paparan sebentar tadi. Yang pertama, dalam kotak merupakan stimulus. Stimulus merupakan rangsangan. Rangsangan kepada soalan ini. Dan yang pertama, pembukaan terusan Suez. Tadi cikgu sudah mengatakan bahawa mengapa terusan Suez dibuka. Salah satu jawapan yang cikgu paparkan tadi, cikgu nyatakan tadi ialah berkaitan memendekkan jalan perdagangan antara timur dan barat. Yang kedua ialah industri mengetin. Industri mengetin ialah revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah pada waktu itu. Kerana kedatangan kuasa Barat merupakan satu tekanan utama kepada mereka memerlukan bahan mentah yang banyak. Ini soalannya. Jelaskan kepentingan terusan Suez kepada kuasa Barat pada masa itu. Markah hanya diperuntukkan hanyalah 2. Tapi pelajar digalakkan memberi lebih daripada peruntukan markah itu. Jadi cadangan ini merupakan cadangan fakta. Cadangan fakta, cadangan yang jawapan yang lain sekiranya berkait dengan soalan boleh diterima. Fakta yang pertama ialah mempercepatkan urusan perdagangan. Memang tepat. Mempercepatkan urusan perdagangan antara timur dan barat. Memudahkan perhubungan. Dan fakta yang kedua ialah perdagangan antara alam Melayu dengan Eropah semakin bertambah, semakin berkembang dan semakin maju. Memang tepat sekali. Dan cadangan fakta yang ketiga, menghubungkan antara pelabuhan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez dengan Laut Merah. Okey, seterusnya pelajar, ini merupakan soalan struktur yang kedua. Huraikan perkembangan industri mengetin yang berlaku di Eropah. Pelajar-pelajar ketahui ataupun tidak tentang maksud industri mengetin. Industri mengetin ialah perusahaan yang memerlukan biji timah. Perusahaan ataupun kilang yang mengetin yang berlaku di Eropah pada masa itu. Dan cadangan jawapan yang pertama yang cikgu paparkan di sini ialah penciptaan baru di Amerika Syarikat. Mengapa? Di Amerika Syarikat pada masa itu ada berlaku perusahaan baru. Salah satunya berkaitan dengan mengetin ataupun permintaan biji timah. Dan yang kedua ialah memerlukan biji timah yang banyak.
Biji timah yang banyak amat diperlu pada masa itu dalam proses mengetin. Dan fakta yang ketiga ialah pembuatan mengetin makanan dan tun minyak. Sebagaimana kita ketahui, tun minyak yang kita ada pada hari ini ialah pada asalnya dibuat di sana dan berterusan sampai ke hari ini. Dan permintaan biji timah tinggi pada masa itu kerana amat diperlukan dalam industri. Dan cadangan, fakta yang kelima ialah permintaan yang tinggi juga biji timah dalam negara. Ini merupakan perkembangan industri mengetin yang berlaku di Eropah yang menyebabkan perkembangan juga permintaan yang tinggi biji timah di negara kita. Baiklah pelajar, seterusnya. Pada pendapat anda, apakah kesan kepada tanah Melayu apabila permintaan biji timah meningkat di Eropah? Ini merupakan soalan kebat. Bila soalan kebat berkait dengan pendapat anda, bila pendapat anda, maknanya anda boleh mengemukakan jawapan secara logik. Mengemukakan jawapan secara munasabah. Sekiranya munasabah, boleh diterima. Tetapi, kena ingat, perlu berkait dengan tugasan dan kata kunci dalam soalan tersebut. Dan di sini, cikgu nak bawa pemikiran anda. Apakah kata kunci soalan ini? Ialah permintaan biji timah. Dan apakah kesan? Apakah kesan merupakan tugasan ataupun kata tanya dalam soalan tersebut? Soalan-soalan ini berkait dengan tajuk kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-19 dan 20. Dan cadangan fakta yang pertama ialah ekonomi meningkat. Ekonomi meningkat apabila biji timah permintaan yang tinggi. Dan fakta yang kedua dapat membuka peluang pekerjaan. Jika dilihat pada hari ini, maknanya masyarakat warga-warga negara kita dapat peluang pekerjaan kerana berlakunya perkembangan yang pesat dalam industri, khususnya permintaan biji timah. Ini merupakan satu jawapan yang logik, jawapan yang tepat boleh diterima. Dan fakta yang ketiga, pendapatan masyarakat di negara kita cukup meningkat dan bertambah. Dan fakta yang keempat, kemajuan infrastruktur. Apakah infrastruktur? Infrastruktur ialah kemudahan asas yang disediakan oleh pihak kerajaan, seperti jalan raya, jalan kereta api, telekomunikasi. Itu memberi kebaikan. Ataupun dengan kata lain, ialah kesan positif kepada masyarakat dan negara. Dan fakta yang kelima ialah menguasai pasaran dunia dan antarabangsa. Itu merupakan cadangan jawapan bagi soalan struktur. Jadi secara keseluruhannya dapat dirangkumkan bahawa apa tentang tajuk yang cikgu paparkan tadi berkaitan dengan kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-19 dan ke-20. Ini merupakan rumusan pembelajaran kepada pelajar-pelajar di luar sana secara rangkuman. Ini dipanggil inferen. Inferen merupakan kesimpulan kecil bagi setiap subtajuk. Mengapa? Dalam soalan peperiksaan pada kali ini, untuk KSSM memerlukan kesimpulan kecil. Jadi di sini cikgu rumuskan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad 19 dan 20 adalah disebabkan oleh keperluan bahan mentah. Memang tepat sekali. Bahan mentah apa dia? Bahan mentahnya ialah biji timah dan getah pada masa itu. Pada masa yang sama, di Eropah berlaku kepesatan dalam industri. Jadi justru kuasa barat mahukan bahan mentah seperti biji timah yang ada di negara kita pada masa itu. Ini cara rangkuman berkaitan dengan rumusan pembelajaran. Ini merupakan cadangan cikgu kepada pelajar-pelajar di luar sana. Teknik berkesan belajar sejarah di rumah. Teknik berkesan belajar sejarah di rumah apabila anda berhadapan dengan buku teks. Okey? Antaranya ialah sebelum anda menguasai satu tajuk, konsep utama tajuk anda kena kuasai. Apakah konsep? Konsep merupakan maksud satu tajuk. Sebagai contoh, kuasa barat. Apakah maksud kuasa barat? Itu merupakan sebagai konsep tajuk. Jadi sebelum anda baca dengan lebih lanjut, konsep tajuk perlu diterjemahkan. Perlu anda kuasai. Dan yang berikutnya, memahami peristiwa. Peristiwa sejarah berdasar kepada kronologi. Berdasar kepada tempoh masa. Maknanya anda kena mengetahui daripada peringkat ke peringkat, daripada tahun ke tahun, daripada abad ke abad. Dan yang berikutnya, apabila sudah baca dan faham, mencatat nota ringkas apa yang difahami. Dan membuat latihan objektif secara berulang. Membuat latihan struktur dan esei berpandukan buku teks. Ini dipanggil kaedah-kaedah belajar di rumah pada masa ini. Okey, semoga anda dapat manfaat apa yang cikgu kongsi pada hari ini. Dan di sini sedikit renungkan seketika beberapa kata yang cikgu utarakan ini. Apa yang anda lakukan pada setiap hari
yang menentukan sama ada anda berjaya ataupun tidak mencapai matlamat anda. Cuba fikir-fikirkanlah. Jadi di sini saja, setakat ini saja yang dapat kongsikan kepada anda pelajar-pelajar di luar sana. Semoga anda berjaya mengulang kaji pelajaran dan dapat menjawab peperiksaan dengan lebih cemerlang pada masa akan datang. Semoga bermanfaat. Cikgu harapkan anda dapat meneruskan pembelajaran. Semoga kita berjumpa lagi di lain-lain siaran. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi.